Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid sekalian? Hari ini cikgu juga Alias akan mengajar murid-murid subjek matematik tingkatan 2 iaitu rumus algebra. Rumus algebra ini merupakan antara subjek yang penting dalam matematik, yang mana kalau murid-murid menguasai subjek ini, insya-Allah dia akan membantu murid-murid untuk memahami subjek-subjek yang lain. Jadi dalam modul 1 juga akan mengajar beberapa siri rumus algebra yang insya-Allah akan dibagikan pada 3 bahagian, bahagian 1, bahagian 2 dan juga bahagian 3. Jadi untuk hari ini juga akan mengajar bahagian 1, dan untuk menguasai rumus algebra ni murid-murid kena banyak sebenarnya latihan, ya. Jadi ini antara subjek yang memang murid-murid kena banyak latihan, sebab seperti yang saya katakan tadi bahawa subjek ini sangat penting untuk membantu murid-murid menguasai subjek-subjek yang atau memahami subjek-subjek yang lain. Baik, seperti biasa, insya-Allah juga akan mengajar terangkan 3 soalan, kemudian nanti di akhir soalan cikgu akan perbincangan cikgu sertakan dengan latihan. Yang latihan sebenarnya hampir sama dengan soalan-soalan yang cikgu bincangkan supaya murid-murid boleh merujuk apa yang kita telah bincangkan dan murid-murid boleh buat. Kemudian dah siap nanti, murid-murid boleh ambil gambar dan hantar ke nombor ni untuk cikgu lihat dan cikgu tanda. Dan lepas itu murid-murid boleh baikilah apa kelemahan-kelemahan yang telah murid lakukan dan apakah jawapan yang betul. Baik, kita pergi soalan yang pertama. Soalan pertama, ungkapkan pembalik ubah dalam tanda kurung sebagai rumus. Soalan A sama dengan B tambah 2C. Jadi kita nak B ni sebagai dia punya yang berada di depan lah, ya. Jadi langkah pertama saya suka kalau B tambah 2C bawa ke depan sebab B ada kat sini. Jadi dia jadi B tambah 2C. So A berada dekat belah kanan. Okey, kemudian C ni positif, positif bawa ke belah kanan dia akan jadi negatif. Maka B sama dengan A tolak dengan 2C. Baik, soalan nombor B. E sama dengan G tolak 3F. Dan kita nak F berada di belah kiri. So, langkah pertama, 3 negatif 3F ni dia negatif. Jadi murid-murid bawa ke depan, dia akan jadi positif 3F. Okey, ini G. Kemudian E positif, bawa ke kanan, dia akan jadi negatif. Jadi dia akan jadi G tolak dengan E. Okey, sini ada 3. Okey, 3 ni darab. Jadi kita bawa ke kanan, dia akan jadi bahagi. Jadi G tolak dengan E bahagi dengan 3. Seterusnya, C, H sama dengan 2I bahagi dengan 3J. Kita nak J yang berada dekat belah kiri. Yang lain semua tu berada di belah kanan. Baik, langkah pertama sama juga. Cikgu letakkan 2I per 3J ni di belah kiri. Dan H ni berada di belah kanan. Okey. Kemudian, kita nak apa? Kita nak J kan? Okey, kita nak J. Okey, J ni berada dekat bawah. Jadi J ni kita bawa ke kanan, tukar dengan H ni. Jadi H pula bawa ke sini, dia jadi bahagi, 3J ni bawa ke kanan. Jadi ni kita akan dapat 2I bahagi dengan H 3J. So ni kita punya J. Okey, cuba susun semula. Jadi 3J sama dengan 2I per H. Kita nak J sahaja. Jadi ini adalah 3J ni darab. Jadi bawa ke belah kanan dia akan jadi bahagi. Jadi tinggallah J, 2I bahagi dengan 3H. Seterusnya, soalan D. H sama dengan 3I bahagi dengan 5J tambah dengan 3. Kita nak I. Jadi kita nak I berada dekat belah kiri. Cuba susun semula. 3I bahagi dengan 5J tambah dengan 3 berada dekat belah kiri. Sama dengan H. H berada dekat belah kanan. Okey, so 3 ni adalah positif 3. Bawa ke kanan dia akan jadi negatif. Jadi dia akan jadi 3I per 5J sama dengan H tolak dengan 3. Sebab ini positif kan? Kita bawa ke kanan dia akan jadi negatif. Baik, seterusnya 5 ni bahagi. Bawa ke belah kanan ni dia akan jadi darab. Nampak tak? Sebab tu dia akan jadi 5J. Okey, cuba buat kurungan sini. Yang menunjukkan bahawa dia adalah darab. Jadi 5J. Okey, sama darab dengan H tolak dengan 3. Kita nak I sahaja. Jadi ni ada 3. 3 sini darab tau. Bawa ke kanan dia akan jadi bahagi. Sebab tu dia akan jadi I sama dengan 5J H tolak 3 bahagi dengan 3. Ya. Baik, kita pergi soalan nombor 2. Soalan 2 ni dia nak apa? Tukarkan perkara rumus bagi persamaan berikut kepada pembalik ubah dalam tanda kurung. Kita nak R ni berada di depan.
Okey, kita pergi soalan pertama. P sama dengan punca kuasa 2, Q tambah dengan R. Okey, kita nak R. So, R ni berada di dalam. So, langkah pertama, kita nak hilangkan dia punya punca kuasa. Macam mana nak hilangkan dia punya punca kuasa? Kita kuasa 2-kan semua. Nampak? Cuba letak ni, kurungan, kurungan, kuasa 2. Maksudnya semua ni kuasa 2. P kuasa 2, jadi P kuasa 2. Punca kuasa, bila kita kuasa 2, dia akan jadi, hilanglah dia punya punca kuasa. Sebab tu yang tinggal adalah Q tambah dengan R. Ingat, kita nak apa? Kita nak R. Jadi, Q tambah R ni, cuba letak dekat belah kiri. Okey, mana? P kuasa 2, cuba letak dekat belah kanan. Okey, soalannya apa? Kita nak R. R saja berada dekat belah kiri. Jadi, ni Q, okey, positif. Bawa ke kanan, dia akan jadi negatif. Jadi, R sama dengan P kuasa 2 tolak dengan Q. Jadi, murid-murid kena hati-hati bila berpindah tempat ni. Bila berpindah tempat, positif jadi negatif, negatif jadi positif, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Okey, kita pergi soalan B. E kuasa 2 sama dengan F kuasa 2 tolak dengan G kuasa 2. Kita nak G. Nampak? Ini soalannya. E kuasa 2 sama dengan F kuasa 2 tolak dengan G. Okey. Ni G. Dan dia adalah negatif. Bila pindahkan ke belah kiri, dia akan jadi positif. Yang ini pula positif. Bila pindahkan ke belah kanan, dia akan jadi negatif. Sebab itulah kita akan dapat G kuasa 2 sama dengan F kuasa 2 tolak dengan E kuasa 2. Okey, seterusnya. G ni, sebab kita nak G sahaja. Jadi kita nak punca kuasa 2 kan. Semua ni kita punca kuasa 2 kan. Okey, jadi bila kita punca kuasa 2 kan semua, so kita akan dapat G sama dengan punca kuasa F kuasa 2 tolak dengan E kuasa 2 dalam punca kuasa. Okey, kemudian C. Okey, kita nak Q. Okey, soalan Q, 2P sama dengan punca kuasa Q tambah dengan R bahagi dengan 3. Kita nak Q, Q tu berada di dalam ni. So, langkah pertama, 3 ni kita bawa ke kiri. Ingat dia ni bahagi. Bila darab ke sini, ke kiri dia akan jadi darab. Sebab tu dia akan jadi 3 darab dengan 2. P sama dengan Q tambah R. Sekali lagi, kita punya pemilik ubah yang kita nak tu berada dekat belah dalam punca kuasa. Maka, tadi 3 darab dengan 2P dah jadi 6P. Buat bracket. Kemudian kuasa 2 kan, maksudnya kuasa 2 semua. Jadi dia akan jadi 6 kuasa 2 jadi 36. P kuasa 2 dia akan jadi P kuasa 2. Yang ini pula punca kuasa hilang. Sebab apa? Punca kuasa darab dengan kuasa 2, dia akan tak ada lagi punca kuasa. Okey, yang soalan yang tinggal adalah 36P kuasa 2 sama dengan Q tambah dengan R. Kita nak apa? Kita nak Q. Okey, jadi ni R kita positif, bawa ke belah kanan, dia akan jadi negatif. So, yang tinggal adalah Q sama dengan 36P kuasa 2 tolak dengan R. Baik, seterusnya soalan D. 3E sama dengan punca kuasa. 2Q tolak R sama dengan 4. Sebenarnya, bila ada punca kuasa, sebenarnya ni yang kadang-kadang memberikan masalah kepada murid-murid untuk menyelesaikan soalan algebra. Sebab tu kena banyak latihan, dan dalam soalan ni pun cuba letak banyak punca-punca kuasa supaya murid-murid tu biasa dengan soalan-soalan yang ada macam ni, dan supaya mereka mahir. Supaya murid-murid mahir bagaimana nak menyelesaikan masalah yang ada punca kuasa. Kita punya Q ada kat dalam ni. Seperti biasa, ni 4. Sebab ni adalah bahagi. Kita bawa dulu langkah pertama, kita bawa dia ke kiri. Jadi 4 darab dengan 3E. Sama dengan, ni masih sama, punca kuasa 2Q tolak dengan R. Kemudian 4 darab dengan 3E sama dengan 12E. Kemudian ini masih sama. Next seterusnya, sebab kita punya pemilik ubah yang nak kita cari itu berada di dalam punca kuasa, maka semuanya kita kena kuasa 2 kan. Kita tak boleh kuasa 2 kan belah dalam ni saja, kena semua sekali. Jadi 12 kuasa 2 sama dengan 144. E kuasa 2. Ini dah hilang punca kuasa. Ingat, kita nak apa? Kita nak Q. Cuba pindahkan ke depan ni. 2Q tolak dengan R sama dengan 144P kuasa 2. R ni negatif, bawa ke kanan dia akan jadi positif. Jadi tinggal 2Q sama dengan 144P kuasa 2 tambah dengan R.
Cikgu nak Q sahaja, jadi ini darab, bawa ke kanan dia akan jadi bahagi. Jadi Q sama dengan 1/4 Pi kuasa 2 tambah R bahagi dengan 2. Baik, seterusnya soalan nombor 3. Okey, kita nak cari nilai dan dengan diberi nilai-nilai kepada pemboleh ubahan ni. Soalan pertama, diberi L sama dengan 2/3T, darab A tambah B, cari nilai L apabila T sama dengan 9, A sama dengan 6 dan B sama dengan 3. Kita nak cari nilai L. Jadi, ini mudah sikit. Okey, murid-murid hanya gantikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan ni. Okey, contoh ni, langkah pertama, L sama dengan 2/3. T kita, T tambah darab dengan A tambah dengan B. T berapa? T 9. Masukkan saja 9. A berapa? A 6. Jadi 6. Okey, B berapa? 3. So, tambah dengan 3. Baik, 9 dengan 3 ni boleh kecilkan. Potong. Okey, ni 9. Ini 3 kan? Potong. Ini potong. So, ni jadi 3 lah. Jadi, sebab tu 2 darab dengan 3. Sebab 3 dengan 9 ni juga dah kecilkan. Dah potong. Tinggal 3. 6 pula tambah dengan 3 sama dengan 9. Jadi, 2 kali 3 tak kuat kali 9. Ataupun 2 kali 3, 6. 6 kali 9 sama dengan 54. Baik, seterusnya soalan B. V sama dengan 1/2 X kuasa 2T. Cari nilai V apabila X sama dengan 7 dan T sama dengan 12. Okey, kita masukkan nilai X sama dengan 7 dan T sama dengan 12 ke dalam persamaan ni. Okey, V sama dengan 1/2. So, X. Okey, berapa kita punya X? 7. Jadi, X masuk dalam ni. X 7 iaitu 7 kuasa 2. T berapa? T 12. Darab dengan 12. Okey, kemudian sebenarnya 12 ni dengan 2 ni boleh kecilkan. Sifir 2. Potong 1. So, ini jadi 6. Lepas tu tinggal 6. Manakala 7 kuasa 2, 49. Jadi, 49 darab dengan 6 sama dengan 294. Boleh ya? Baik, soalan seterusnya. Soalan C. Okey, soalan C. Sama juga dia punya bentuk soalan. Cuma persamaannya berbeza dan juga nombor-nombornya berbeza lah. Ya. So, diberi V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah dengan 2AS. Cari nilai U apabila V sama dengan 10, A sama dengan 2 dan S sama dengan 9. Ya, so kita masukkan. Kita punya V kita adalah 10. Jadi, 10 kuasa 2 sama dengan U kita berapa? U tak ada. U yang kita nak cari. Tambah dengan 2. A kita adalah 2. Kemudian S kita adalah 9. Darab yang boleh selesai. 10 kuasa 2, 100. Kemudian 2 kali 2, 2 kali 9 sama dengan 36. So, kita akan dapat 36 lah. Okey, kemudian kita nak U. So, ini cikgu ringkaskan sikit. Jadi, ini positif tau. Jadi, bawa ke belah sini. Belah kiri ni, dia akan jadi negatif. Sebab itulah U kuasa 2. 100 tolak dengan 36. Sebenarnya ni cukup pindahkan ke sini. Ya. Baik, kita nak apa? Kita nak cari berapakah nilai U. Jadi, bila murid-murid tolak, 100 tolak dengan 36 sama dengan 64. Jadi, ini adalah U kuasa 2 sama dengan 64. Kita nak U sahaja. Jadi, bila kita nak U, kita bukan nak tak nak kuasa 2 ni. Jadi, sebab itulah belah sini kita punca kuasakan. Dengan kata lain sebenarnya dua-dua ni kita punca kuasakan. Jadi, bila U kuasa 2 punca kuasa 2 tinggal U. 64 punca kuasa 2 dia akan jadi 8. Ya. Okey, soalan D. Okey, kita cari apa? Cari nilai R apabila P sama dengan 4 dan Q sama dengan 10. Okey, sama juga masukkan nilai ke dalam ni. 2P, so P kita adalah 4 dan Q kita adalah 10. Okey, selesaikan seperti biasa. 2 darab 4, 8. Kemudian sama dengan 2 darab 10, 20 tambah dengan R. Okey, sebenarnya apa? Kuasa 2 kan semua ni. Kita kuasa 2 kan, sebab tu 8 ni akan jadi 64. So, ni dah hilang dia punya punca kuasa. Okey, yang tinggal adalah 20 tambah R sama dengan 64. Jadi, R sama dengan, ini positif. Bawa ke belah kanan ni dia akan jadi negatif. Jadi, 64 tolak dengan 20 sama dengan 44. Tadi cikgu lupa nak explain. Ini sebenarnya sama yang macam atas. Ini ada bracket. Okey, kita kuasa 2 kan semua. Supaya punca kuasa ni hilang. So, yang tinggal adalah, ini bila kuasa 2, 8 kuasa 2 jadi 64. So, ini bila kuasa 2 tinggallah 20 tambah R. Jadi, seterusnya, ini ada latihan yang cikgu sediakan. Jadi, murid-murid boleh cuba mengikut langkah-langkah yang cikgu tunjukkan di atas.
Okey, soalan 1, 2, okey 3 dan 4 dah siap, boleh hantarkan nombor ni.